Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus hidup. Memberi peluang kepada kita untuk terus menimba ilmu, untuk kita mencari hidayah Allah. Kerana dengan hidayah Allah sahajalah yang akan dapat membimbing kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang dapat memandu kehidupan kita kepada kehidupan yang diredai oleh Allah dan Rasul. Sesungguhnya tanpa ilmu, maka sudah tentulah kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti mana yang diperintahkan ke atas kita untuk melaksanakannya. Pada kala ini, insya-Allah kita membincangkan sunnah Nabi. Di antara sunnah yang besar adalah solat sunat tahajud dan juga solat sunat witir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Rasulullah SAW menurut riwayatnya tidak pernah meninggal solat sunat tahajud dan juga solat sunat witir kerana ia mengandungi kelebihan-kelebihannya. Di antara kelebihan solat sunat tahajud ini, pertamanya ia merupakan amalan orang-orang soleh yang terdahulu. Amalan ulama'-ulama', tok guru yang terdahulu. Dan juga amalan para nabi dan para rasul. Yang kedua, kelebihan solat tahajud ini, ia merupakan pintu segala kebaikan. Segala kebaikan termasuklah apa yang kita minta kepada Allah, sama ada nak panjang umur ke, nak murah rezeki ke, nak melihat keluarga yang bahagia, maka pintunya adalah solat tahajud. Ini yang disebut oleh para ulama. Dan yang seterusnya, solat tahajud ini Allah akan tempatkan mereka yang melazimi solat tahajud ni di tempat yang terpuji, maqaman mahmudah, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Yang bermaksud, maka bangunlah kamu di sebahagian malam dengan mengerjakan solat tahajud sebagai solat tambahan bagi kamu. Dan di akhirat kelak, semoga Allah menempatkan kamu ke tempat yang terpuji bersama para nabi dan para rasul. Surah Al-Isra ayat 79. Maka itulah di antara kelebihan orang yang melakukan solat sunat tahajud. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah tak pernah tinggal, iaitu solat sunat witir. Witir ini maksud dia ganjil. Dan Allah amat menyukai bilangan yang ganjil kerana Allah itu esa. Maka kita cubalah usaha supaya tidak meninggalkan solat witir setiap malam. Inilah di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Rasulullah kata, kamu jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari dalam setiap bulan Islam. Yang kedua, menunaikan solat sunat duha. Dan yang ketiga, sebelum tidur, hendaklah kamu melakukan solat witir, solat sunat witir. Jangan tinggal. Ini pesanan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Pentingnya solat witir ini kerana ia merupakan penutup bagi semayang malam.
Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhiru salatikumul laila al-witra. Akhirilah solat malam kamu itu dengan solat witir. Itu yang terbaik. Tapi solat witir ini kita hanya boleh lakukan sekali saja setiap malam. Nabi melarang melakukan 2 kali. Kerana bila kita buat 2 kali, dia tidak menjadi witir lagi. Contohnya, katalah dia buat lepas Isya buat 3 rakaat sebelum tidur. Lepas tu dia tidur, bangun, buat lagi 3 rakaat. Dah 6. Jadi malam tu dah 6. Jadi 6 tidak dipanggil witir. Witir itu ganjil, maka dia disunnahkan buat sekali sama ada awal ataupun akhir. Yang terbaiknya akhir lah. Itulah di antara solat-solat yang penting yang Nabi tak pernah tinggal, yang menjadi sunnah kepada untuk kita ikuti, iaitu solat sunat tahajud dan solat witir. Tuan-tuan, solat sunat ini dia boleh dilakukan dalam keadaan tidak berdiri pun boleh. Kerana ramai mungkinlah bila berdiri ni, kadang-kadang orang yang uzur dia tak larat berdiri. Itu yang jadi malas nak laksanakan solat sunat ni. Solat sunat ni tuan-tuan, dia boleh dilakukan secara duduk ataupun secara baring. Tak semestinya berdiri. Kalau yang mampu, maka terbaiknya adalah berdiri. Tapi kalau dia tak boleh berdiri, dia nak duduk, duduklah. Yang penting fadilat sembahyang sunat itu kita dapat. Dan solat sunat ni pula tuan-tuan, dia boleh diqada. Ini kelebihan solat sunat ini, dia boleh diqada. Sebab solat sunat ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil solat sunat berwaktu. Seperti solat sunat duha, ni ada waktu-waktu dia. Solat sunat tahajud, tahajud buat malam. Siang tak dipanggil tahajud. Solat apa lagi? Solat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Semua ada waktu-waktu dia. Itu yang pertama, solat yang pertama. Yang kedua, solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab ni kita buat solat itu selagi ada sebab boleh kita buat. Contohnya solat jenazah bila adanya jenazah. Solat tahiyatul masjid bila kita berada di dalam masjid. Dan juga solat lain-lain, solat gerhana umpamanya kerana berlakunya gerhana. Itu solat sebab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jenis solat sunat ini, iaitu solat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Contohnya, solat sunat mutlak. Dia tak ada waktu dan tidak ada sebab. Maka, solat yang ketiga ini hanya boleh dilakukan selain daripada waktu selepas. Ia tidak boleh dilakukan selepas subuh dan juga selepas asar. Waktu lain boleh. Contohnya solat sunat mutlak tadi, solat sunat istikharah. Istikharah walaupun kita kata istikharah nak membuat 2 pilihan, tak. Nak memilih satu, membuat pilihan. Ataupun solat sunat hajat. Hajat adalah solat sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Solat sunat taubat pun tidak berwaktu, tidak bersebab. Walaupun taubat tu kita kata sebab dia, itu kelebihan dia. Tapi hakikatnya solat sunat ini solat sunat yang boleh dilakukan tapi tak boleh lepas subuh, tak boleh lepas asar. Ini yang Nabi larang. Nabi melarang solat sunat untuk dilakukan lepas subuh dan juga lepas asar tak boleh. Jadi itu 3 jenis solat itu, dan solat yang pertama itulah yang boleh diqada, iaitu solat sunat yang berwaktu. Solat duha, dulu kita banyak tinggal solat duha, kita boleh qada. Solat sunat apa lagi? Ba'diyah, qabliyah. Solat sunat fajar, kita banyak tinggal masa muda dulu, boleh qada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengqada solat sunat ketika selepas solat asar. Selepas solat asar, Rasulullah kata tak ada solat sunat selepas asar. Lalu Rasulullah semayang selepas asar. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu semayang apa tadi selepas asar?" Rasulullah kata, "Aku qada solat sunat rawatib." Begitulah berlaku pada seorang pemuda. Selepas solat subuh, pemuda tersebut semayang 2 rakaat. Lalu Rasulullah tanya, "Kamu semayang apa tadi?" Pemuda tu jawab, "Aku qada solat sunat fajar." Lalu Rasulullah diam.
Itu menunjukkan bahawa solat sunat ini boleh diqada dan siapa yang qada dapat pahala pula. Itulah kelebihan dia. Jadi marilah saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan supaya kita tidak meninggal solat-solat sunat ini. Kerana solat sunat ini banyak fadilat dia, banyak kelebihan dia. Orang yang sembahyang sunat ni walaupun dia qada, fadilat dia tetap dapat. Umpamanya dia qada solat duha umpamanya, fadilat duha dia dapat. Di antara fadilat duha ni Allah murahkan rezeki dia. Jadi dia qada, boleh. Dan itu mendapat ganjaran yang besar orang yang mengqada solat. Dan qada ni boleh dibuat bila-bila masa. Jadi saya kata sekadar tu dulu, insya-Allah. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu saya sendiri. Marilah kita ambil kesempatan pandemik ini untuk kita melaksanakan solat-solat sunat. Mungkin inilah hikmah yang Allah jadikan di antaranya hikmah ini supaya kita meneruskan sunnah Nabi ini, supaya kita tidak tinggal, kerana dengan amalan sunat inilah yang dapat menampung amalan-amalan yang wajib. Kerana solat kita, solat fardu ni kadang ada kelemahan kita, ada benda yang kita buat yang tak sempurna, maka yang menampung semayang fardu kita supaya menjadi sempurna adalah solat sunat. Sekadar tu dulu, yang baik itu daripada Allah, yang lemah tu saya sendiri, saya mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.